Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya didatang oleh dua orang jejaka. Seorang ni sahabat saya, saudara Izzat Tahir. Izzat Tahir ni dia dulu setiausaha saya ketika kita di Suara Generasi Terbilang SGT SGT. Seorang lagi tidak dapat didedahkan identiti dia. Dia akan berada di belakang tabir atas sebab-sebab keselamatan. Okey, apa nak tanya? Ni banyak dia orang tanya-tanya kan. Saya cakap apa nak tanya-tanya, tanya secara live. Jadi orang lain pun boleh tanya. Sementara tu boleh tengok live dekat Luqman Nur FB Luqman Nur Adam. FB Luqman Nur Adam page bukan FB biasa. Jadi kalau ada sesiapa nak bertanya dan sebagainya, bolehlah mengemukakan pertanyaan anda di dalam ruangan komen live FB ni. Jadi kawan-kawan yang lain nanti sahabat kita boleh tolong bacakan soalan-soalan daripada mereka. Okey, Izzat, apa nak tanya? Okey. Hari ini kita digemparkan dengan press conference daripada Perdana Menteri Interim kita. Itu bukan press conference, itu dah macam live tau. Okey, live. Aku ingat kita je buat live, kita tak ada TV apa semua. Dia pun buat live juga. Live. Jadi kita pun dah dengar dia punya kenyataan-kenyataan. Jadi kenyataan tu kita rasakan macam ada yang terselindung di sebalik apa yang diperkatakan tu. So saya kalau mengikut kepada apa yang tersurat, kita tak nampak apa yang tersirat. Jadi kita nak tanya pandangan Datuk, apa yang berlaku sebenarnya? Pertama sekali saya rasa dia ni macam dah tak keharuan sekarang ni. Dah macam hilang punca, dah macam lidah kerlu tak terkata. Mau dia berulang-ulang benda yang dia cakap ni, dia berulang-ulang. Jadi pertamanya hari ni kena faham kes ataupun isu siapa yang bakal jadi Perdana Menteri ni sekarang ni di tangan Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Silap dia juga kan. Yang kau pergi gatal pergi letak jawatan buat apa? Betul tak? Lepas tu bila tuanku pujuk pun tak nak. Tuanku pujuk sebenarnya tu nak beritahu ni. Tapi dia tak nak juga. Jadi bila dia tak nak, itu yang tuanku minta dia sementara mendapat pengganti. Dia jadilah Perdana Menteri sementara. Itu yang dipanggil Interim Prime Minister. Bukannya lama pun. Sementara tuanku nak panggil lagi, semalam dia dah panggil 80 orang. Hari ini dia panggil 132 orang. Dia dah panggil semua, dah tanya seorang-seorang. Pertama sekali, SD yang selama hari ini MP-MP kita bagi pada Anwar Ibrahim, SD yang MP-MP kita bagi kepada Mahathir, semua tu dah tak boleh pakai. Sebab berpunca daripada terdapat pertindihan. Pertindihan yang Sarawaknya. Tapi sebenarnya yang total bertindih ni sebenarnya 35 orang. 35 orang bagi SD pada Anwar, bagi SD kepada 30 lebih. 35. Bukan 12 yang digembar-gemburkan. Bukan, mula-mula tu 11, lepas tu naik 12. Kemudian kita dapat tahu Sarawak the whole team bagi tu. Lepas tu Sabah pun ada buat gitu. Total sebenarnya ada 35 lebih. Ya. 35 orang tu daripada pihak perbankan ataupun kerajaan, PH atau PS? Semua Campur. 35 tu 35 tu campur. Maknanya di kedua belah pihak ada yang bagi kepada Tun Mahathir, ada yang bagi pada Anwar. Maknanya dalam PPBM tu sendiri ada yang bagi pada Anwar juga. Dalam PPBM, dalam PKR pun sendiri ada yang bagi pada Mahathir. Tu cerita dia. Jadi jalan yang paling selamat yang tuanku ambil, yang dipanggil semua sekali 222 ahli parlimen. jadi 222. Maksud Tun tadi. Tun? Maksud Tun 22. Dia awal-awal dah panggil Tun kan. Okey, dia dah panggil semua sekali. Kemudian mereka ni kena isi borang. Kena isi borang tu maknanya dia kena akad sumpah kat situ lah. Kemudian dia kena nyatakan dia nak supaya perlantikan Perdana Menteri baru ataupun dia nak dibubarkan. Dia orang kena pilih. Pilihan dua lah. Dia orang kena pilih. Okey, keduanya dia kena pilih antara beberapa nama. Siapa yang dia nak angkat menjadi Perdana Menteri. Itu cerita dia. Okey. Okey. Jadi sementara benda ni
proses ini dah berjalan dia pun dah letak jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Bagilah tuanku selesaikan. Kan? Sepatutnya dia tak payah pun buat perutusan ni. Kau dah bukan Perdana Menteri. Kau cuma jadi Perdana Menteri interim ni untuk kerja-kerja pentadbiran sementara dalam 1-2 hari ni. Bila dah dapat keputusan, tuanku akan buat keputusan sama ada nak bubar parlimen ataupun nak kalau ada orang yang berjaya mendapat lebih daripada 112 kursi. Tuanku akan buat keputusan. Kan? Lepas tu saya tengok hari ni dalam kenyataan dia pertama sekali lah, kita ni sebagai ahli politik, kalau kita tak bersedia untuk membuat kenyataan, jangan buat kenyataan. Kalau tengok muka macam tu lah, kan, dengan ayat tak tersusun, membaca pun berterabur, salah-salah apa semua kan. Bukan ada teks tu. You bayangkan cuba bayangkan pelabur-pelabur negara lain, dia datang nak tengok muka Mahathir ni, you rasa dia nak melabur ke kat negara ni? Dalam keadaan muka dia dengan kesunggulan macam orang baru mati bini kan. Lari tekuk pelabur lari. Saya kecewa lah macam mana seorang Perdana Menteri, dia patut fikirlah pasal negara ni. Janganlah buat kenyataan dalam keadaan dia tak prepare, dalam keadaan dia gundah gulana. Kita faham dia dah nak akhir hayat dia. kita kena faham kan. Orang yang dah nak nyawa, dah tinggal nyawa ikan ni, memanglah dia dah terlalu sedih sungguh. Janganlah buat sidang secara live. Kalau tak pun buat rakaman. Ini patutnya penasihat-penasihat dia ni buat rakaman awal, lepas tu pilih ataupun edit daripada rakaman tu, shot yang menarik dan buat benda tu seolah-olah macam live tapi sebenarnya tak live kan. Dia akan jadi macam premier kan, akan jadi premier. Ini benda yang sepatutnya tak berlaku lah. Yang kedua, saya kecewa lah. Kecewa tu? Dia yang beria-ria, dia pergi pasang dalang dia dalam UMNO, suruh Hisham pergi kutip orang. Dia pergi pasang dalam PKR, Azmin Ali pergi kutip orang dalam PKR untuk membentuk kerajaan. Tiba-tiba hari ni dia boleh kata saya tak tergamak nak membentuk kerajaan bersama dengan UMNO kerana UMNO ni beberapa hari sudah dia kata UMNO ni parti korup apa semua sekali Macam apa yang dia cakap hari ni ialah apa yang dia cakap dulu dekat Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim dengan Mat Sabu. Betul tak? Betul. Exactly. Itu sebab saya cakap saya lebih percaya yang menipu ialah Mahathir daripada Lim Guan Eng. Statement datang dari Lim Guan Eng kan kata yang buat kerja ni semua sekali ialah Hishamuddin dan juga Azmin Ali kan. Sebenarnya Tun tak tahu apa. Kau percaya Tun tak tahu apa? Aduh. Come on lah. Kalau tak digerakkan oleh Tun, takkanlah Hishamuddin buat kerja dia untuk kutip orang UMNO menyokong Tun. Takkanlah Azmin buat kerja dia untuk kutip orang PKR menyokong Tun. Jadi dia yang buat initiate benda ni. Tiba-tiba hari ni dia kata dia tak mau membentuk kerajaan dengan UMNO kerana UMNO ni korup dan sebagainya. Tapi ada sebarang kemungkinan tak tu? Betul-betul Tun memang tidak tahu menahu. Ada sebarang kemungkinan sikit. Tak ada. Kita tahu. Maksudnya tak ada. Malah hari semalam hari semalam Dato' Zahid, hari yang mesyuarat MT yang baru pada. Selepas Dato' Zahid berjumpa dengan Tun Mahathir, dia datang ke mesyuarat khas MT tu melaporkan kepada MT, sebab MT yang sebelum yang pecat saya tu mereka tidak membuat keputusan sama ada untuk menjalinkan kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir ataupun tidak, kerana tidak ada official invitation, tak ada sebarang jemputan secara rasmi. Tapi bila dia dah dapat SD tu, dia dah menghadap Tun Mahathir, dia dah dapat official invitation untuk membentuk kerajaan bersama Mahathir, barulah dia balik memaklumkan kepada MT. MT tak bincang sebab ada 10, dia dalam 10 minit je. Lepas tu Dato' Zahid sudah pergi ke istana untuk menghadap tuanku. Jadi
Memang tak munasabah Mahathir kata dia tak tahu apa-apa. Oh. Itu sebab saya cakap manusia nama Mahathir ni kita tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Memang kaki belit kan. Itu sebab saya beria-ria mempertahankan supaya jangan kita bekerjasama dengan Mahathir ni. Sebab bila kita bekerjasama dengan orang yang putalam ni, macam mana jadi pun tetap kita yang salah. Macam sekarang ni kan. Mereka kata kita yang salah, cuba nak merampas kuasa daripada Pakatan Harapan. Padahal mereka berdua ni bergaduh. Anwar Ibrahim bergaduh dengan Tun Mahathir. Kan? Anwar seperti mana yang Tun Mahathir janjikan, dia menuntut supaya selepas tempoh mula-mula setahun, lepas tu jadi 2 tahun. Kan? Peringkat awal dulu sebaik saja Anwar dah jadi ahli parlimen, dia patut serahkan. Ini berubah-ubah kan. Jadi spekulasi yang dia nak elak daripada Anwar menjadi Perdana Menteri, dia pergunakan PAS, dia pergunakan UMNO. Kemudian dia tuduh hari ni UMNO dan juga PAS bersekongkol untuk menjatuhkan Pakatan Harapan secara tidak demokratik. Jadi ini memang betul-betul bagi saya lah, Mahathir ni memang betul-betul hilang akal lah. Jadi spekulasi yang digembar-gembur tu tak betul tu Maksudnya tak ada. Ini bukan spekulasi. Ini manusia memang tak boleh percaya. Saya dah cakap banyak kali. Mahathir ni memang kaki belit. Kita tak boleh bekerjasama langsung. Sebab akhirnya memang tetap kita kena. Kalau dia pakailah, kalau katalah itu hari berjadi kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir ni, dia akan gunakan UMNO sekejap, dia akan gunakan PAS sekejap. Bila dia dah kukuhkan kedudukan dia, dia tendang dua-dua ni. Inilah Mahathir ni. Kan? Macam hari ni, nasib baik ini hari Anwar and the gang tidak memberikan sokongan pada dia. Kalau tidak, Masya Allah, lagi 3 tahun kita kena tunggu orang tua puaka ni jadi Perdana Menteri lagi. Jadi maksudnya betul, apabila kumpulan Anwar memberi sokongan kepada Anwar, maksudnya adakah satu penipuan? Pasal mereka mengatakan mereka menyokong Tun waktu bermesyuarat. Termasuk Lim Guan Eng semua akan menyokong Tun. Lim Guan Eng dia buat kenyataan, Mak Sabu membuat kenyataan, mereka menyokong Tun untuk teruskan. Untuk teruskan. Maksud dia ialah Tun kembali ke dalam Pakatan Harapan. Faham tak? Okey. Kan? Tapi bila UMNO dengan PAS dah sokong dia, DAP sokong dia, PAN sokong dia, tiba-tiba dia ubah, dia nak buat national unity. Dia nak buat kerajaan melibatkan semua sekali, termasuk DAP. Yang menyebabkan hari ini PAS UMNO bersetuju untuk kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir sebab mereka percaya. Ini mereka lah percaya kan. Saya daripada dulu memang tak percaya Mahathir ni boleh tinggalkan DAP. Mereka percaya bahawa Tun Dr. Mahathir nak selamatkan Islam, nak selamatkan Melayu, nak selamatkan aset-aset yang daripada ni tergadai. Kalau ikutkanlah, kalau guna otak kita yang waras, macam mana harta tabung haji boleh dijual oleh Lim Guan Eng kalau tidak melalui keputusan dan persetujuan Tun Dr. Mahathir. Itu sebab Tun Dr. Mahathir mempertahankan bila aset tabung haji dijual oleh Lim Guan Eng. Begitu juga kita tengok isu Jawi. Siapa yang bangkitkan? Yang bangkitkan Mazli Malik. Mazli Malik ni menteri siapa? Menteri kepada Tun Mahathir. Tujuan dia apa? Tujuan dia, bila dia kata nak buat tulisan Jawi, kemudian nak wajibkan kat sekolah Cina dengan sekolah India. Apa tujuan dia? Tujuan dia yang supaya geng-geng yang contoh macam Dong Xiaojong, ni yang terlibat dalam NGO yang terlibat dalam mempertahankan pendidikan bahasa Bonda, bahasa Cina, mestilah orang yang mempertahankan bahasa Bonda mereka, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina, mereka akan mempertahankan dan melawan usaha Mazli Malik. Betul. Dan akan menjadi seolah-olah macam mereka ni anti kepada Jawi. Tapi kalau kita guna otak kita yang waras, Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Tapi 22 tahun ni pernah tak dia cuba nak kembalikan tulisan Jawi dalam sistem pendidikan kita? Selepas tahun 1966, Khair Johari
telah hentikan sistem pendidikan tulisan Jawi ni, tukar pada Rumi pernah tak Mahathir cuba nak kembalikan? Tak pernah. 22 tahun dia tak pernah. Kan? Bila dia nak jatuhkan Barisan Nasional, dia bersekongkol dengan DAP. Dia bersekongkol dengan Dong Seljong. Dia ambil gunakan segala ruang yang ada dengan pemimpin-pemimpin masyarakat bukan Islam dan sebagainya untuk menjatuhkan kita. Tetapi bila dia dah tidak lagi mahu diangkat menjadi Perdana Menteri, hari ini dia cuba dapatkan sokongan orang Melayu dengan membawa isu Zakir Naik, membawa isu tulisan Jawi, isu Tanglong dan sebagainya, hanya untuk create tense di antara orang Melayu dengan bukan Melayu, supaya memudahkan kerja dia mempengaruhi orang Melayu dalam PAS, orang Melayu dalam UMNO, supaya menyokong dia. Tapi hakikat dan realitinya, inilah sebenarnya apa yang berlaku. Dia memang tidak boleh nak tinggalkan DAP. Dia nak jadi champion, dia nak menjadi Perdana Menteri yang diterima oleh semua orang. Come on man, engkau Perdana Menteri yang paling buruk dalam sejarah negara ni, yang menyebabkan ekonomi kita hari ni beranak seranak-beranaknya. Hari ni kita punya mata wang turun lagi. Semalam 400 hari turun lagi. Turun. Kita ni bursa saham semua okey. Bursa saham selepas saja ni nak beritahu ni Mahathir ni. Selepas saja dia buat Peletakan jawatan. lepas dia buat perutusan tadi, bursa saham Kuala Lumpur menjunam lagi sekali. Makin teruk tu. Ini manusia kalau buka mulut dia memang jahanam negara. Kan? Itu sebablah sementara dia jadi Perdana Menteri interim ni, tolonglah hormat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda dan Tuan Agong. Janganlah keluar kenyataan apa-apa. Buat sementara waktu ni tutup mulut. Kerana dengan menutup mulut itu, ianya boleh membawa kepada kebaikan berbanding dengan bila Mahathir buka mulut. Confirm akan mendatangkan kemusnahan. Okey, Tok. Untuk sekiranya kerajaan uniti ada digabungkan ni, maksudnya semua parti-parti pemimpin presiden parti politik bersetuju. Cuma UMNO dan PAS, PBRS, MIC tak setuju kerana adanya DAP. Ada kemungkinan tak sekiranya kerajaan uniti ini berjaya ditubuhkan tapi hanya tanpa DAP? Ada kemungkinan atau tidak? Tak, pertama sekali dia nak semua parti-parti ni bergabung jadi satu parti. Sedangkan masa nak mula-mula tarik PAS, tarik UMNO, dia janjikan kerajaan tanpa DAP. Sebab DAP ni lah punca segala masalah ni. Kan, dia nak janjikan kerajaan tanpa DAP. Tetapi hari semalam, bukan hanya dia nak UMNO dan PAS menerima unity government ni, tapi dia letakkan syarat yang cukup ketat. Contoh dia kata yang syarat yang dia letakkan, dia seorang boleh menentukan siapa menjadi menteri. Dan parti tidak berhak untuk meletakkan wakil. Contohnya macam calon boleh lah. Calonkan nama. Mencalonkan nama boleh, tapi dia punya discretion. Maksud dia, kalau UMNO ni, kalau dari segi gabungan, UMNO ni paling besar, sepatutnya dia dapat jumlah menteri paling ramai. Betul tak? Betul. Dia tak nak. Dia tak nak. Dia nak supaya dia boleh tentukan siapa jadi menteri. Dan menteri tak semestinya datang daripada parti politik, tak semestinya datang daripada parti politik dan dicalonkan oleh parti politik. Contohnya lah Menteri Kewangan. Kau rasa kenapa dia nak Menteri Kewangan ni? Selama hari ni dia nak merompak, dia dah merompak. Tapi ada benda yang Lim Guan Eng setuju, ada benda yang Lim Guan Eng halang. Ini faham. Jadi nak menjayakan agenda dia merompak negara ni, siapa yang paling senang untuk membantu dia untuk menjalankan kerja-kerja rompakan ni? Tak lain tak bukan Tun Daim. Jadi dia nak letak Tun Daim sebagai Menteri Kewangan. Tun Daim ada masuk Bersatu tak? Tak ada. Dia AJK Bersatu ke? Penasihat. Bukan, dia penasihat dia. Betul tak? Jadi boleh tak dia jadi wakil parti? Faham tak? Jadi dia nak supaya dia diberikan kuasa untuk memilih siapa saja menjadi menteri, walaupun bukan dicalonkan oleh pihak parti. Jadi kita ada banyak parti. Kau dah nak buat satu kerajaan, jumlah pun saya dengar terkejut.
Dekat 50 orang menteri dia nak bagi. 50 menteri. 50 menteri dia nak bagi. So macam orang-orang yang penting, contoh macam DAP, DAP ada 42 kursi. Orang macam DAP dia akan jaga bagi kementerian-kementerian yang penting. Tapi macam second class citizen ni, UMNO dengan PAS akan dianggap sebagai second class citizen. Mereka akan bagi pada UMNO dengan PAS jawatan menteri-menteri yang cikai-cikai ni. Yang biasa-biasa. Kan? Jadi di mana letaknya maruah kita kalau kita ni diperkotak-katikkan begini? Itu sebab sebelum kita masuk dalam sebarang perbincangan, pertama kita kena tahu bila kita the art of negotiating, the art of negotiation, kita kena berunding dalam keadaan kita betul-betul kuat. Kan? Tapi dalam konteks perundingan dengan Mahathir ni parti yang kecil, hanya menang 13 kursi. Kita ni UMNO menang 54 kursi tau. UMNO Barisan Nasional memenangi 79 kursi. Tetapi bila kita berunding dengan Mahathir, dia yang menang 13 kursi ni in a upper hand. Dia boleh menentukan jawatan-jawatan penting ni, dia boleh letak orang ni. Kita tak boleh. Mungkin itu. So perundingan apa macam ni? Itu kelebihan dia ke macam mana? Tak, ini bukan soal. Itu sebabnya UMNO ni perlu dipimpin oleh seorang yang berpengaruh, seorang yang otak dia lebih cerdik daripada Mahathir. Itu sebab peringkat awal bila Mahathir nak bekerjasama dengan UMNO, dia letakkan satu syarat, tak ada Najib. Sebab apa dia tak nak Najib? Sebab dia tahu bahawa Najib ni otak dia lagi cerdik daripada Mahathir. Dia tak boleh kelentung Najib. Tapi setakat Zahir apa semua ni dia boleh makan. Ini ramai orang tak faham. Ada orang kata saya ni emosional, saya ni nakkan Najib apa semua. Saya dah berkhidmat bawah Datuk Seri Najib di Kementerian Kewangan dulu sebagai pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, kan. Saya tahulah berapa cerdiknya Datuk Najib ni. Kalau Datuk Najib ni tak cerdik, kalau Datuk Najib ni tak baik, kalau Datuk Najib ni tak amanah, you fikir saya nak pertahankan dia? Betul juga. Kan? Pakai otak lah. Jangan kerana ada tuduhan. Kena faham, hari ni yang menjadi pemerintah ialah musuh kita. Kan? Bila musuh kita menjadi pemerintah, sudah pasti mana-mana pemimpin UMNO yang menentang musuh kita, dia akan berhadapan dengan kes mahkamah. Tak ada pun boleh diadakan. Contoh macam aku lah. Kan? Aku bawa report polis ke atas Amhari. Sebab apa? Sebab dia mengaku dia terima rasuah. Kita buat report ke atas Amhari, kita yang kena dakwa di mahkamah. Betul ni. Masuk akal lah tu? Tak masuk akal tu. Okey, Tok. Jadi maksudnya ada yang mengatakan apabila Datuk menjadi MT harus taat setia kepada kepimpinan parti. Tapi apabila Datuk jadi MT, ada yang mengatakan Datuk selalu mempertahankan bosku seolah-olah bosku masih lagi ini. Nombor satu. Saya angkat sumpah sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Tapi kena ingat, saya diangkat oleh ahli. Okey? Maknanya apa berlaku di dalam UMNO tu, kalau saya benda baik, saya kena sokong. Benda tak baik, saya kena bantah. Ada benda-benda yang saya bantah. Contohnya, saya contoh. Memang ada benda saya pertahankan bosku. Okey, saya ambil contohlah. Bila mana mereka nak meminda perlembagaan UMNO, mereka nak letak syarat sesiapa yang dijatuhkan hukuman dalam kes jenayah atau rasuah, dia secara automatik digugurkan keahlian dia. Keahlian, gugur. Contoh macam saya, kes saya koyak poster student DAP yang dekat Universiti Melaya tu. Kalau saya dijatuhkan hukuman bersalah, maka saya hilang keahlian sebagai ahli UMNO. Dan jawatan sekali. Okey, Datuk Jamal. Datuk Jamal dia buat satu demonstrasi depan pejabat SUK Selangor kerana memecahkan botol arak. Apa dia buat? Benda baik ke tak baik? Dia membenteras arak. Dia membenteras mesin judi. Kan? So kalau dia di dalam mahkamah dia dijatuhkan hukuman bersalah, dia hilang keahlian dia. Saya nak beritahu Anwar Ibrahim ni sudah pun diputus dalam mahkamah dalam kes liwat. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. Bersalah. Tetapi
kau tengok apa ni geng-geng PKR ni. Dia pertahankan Anwar Ibrahim. Walaupun dia di dalam penjara, dia masih lagi menjadi ketua umum. Walau dalam penjara. Masih lagi menjadi ketua umum. Tapi dalam kes Dato' Seri Najib ni, lepas mereka menang, mereka berikan pardon ataupun pengampunan. Dan Anwar boleh bertanding balik. Anwar boleh jadi presiden kepada Parti Keadilan. Kan? Ini yang Mahathir takut. Mahathir takut, tahulah tuanku ni dengan Dato' Seri Najib, dia membesar di Pekan. Dia sama-sama orang Pahang kan. Jadi yang Mahathir risau, yang menyebabkan dia arahkan supaya kutu-kutu dia dalam UMNO ni untuk pindah perlembagaan, sesiapa yang didapati bersalah dilucutkan keahlian. Antaranya target dia petika itu ialah pertama Dato' Seri Najib, kedua Dato' Zahid. Kena faham tu. Kan? Sebabnya kalau misalnya Dato' Najib diputuskan bersalah, habis keahlian. Diputuskan bersalah. Kalaulah dia dapat pardon daripada Yang di-Pertuan Agong ataupun Majlis Pengampunan Diraja, dia boleh bertanding balik jadi Presiden UMNO. Yang ini yang Mahathir tak mau. Itu sebab dia suruh juak-juak dia dalam UMNO ni untuk mencadangkan supaya dibuat pindaan ini. Percubaan lah. Jadi saya bantah. Saya bantah menulis cara bertulis tak jalan. Saya buat video. Baru ada yang menegur. Kan, barulah ada MT yang menegur, kenapa perlu buat video? Habis dah aku tulis panjang lebar kau tak jawab. Maksudnya aku buat video lah. Datuk dah pernah utara lah dalam saluran dan yang bila lah. kita asak ni, saya nak beritahu lah, saya mengasak dalam grup MT ni keras. Bukan dah cara lembut tak boleh, kena cara keras lah. Akhir sekali bila dah saya tengok tak ada jalan, saya sebarkanlah video tu. Dengan harapan kita dapat alertkan ataupun kita kena sedarkan ahli kita. Parti kita ni cuba nak buang tokoh-tokoh yang boleh memberi saingan kepada Tun Dr. Mahathir, kepada musuh kita. Begitu juga dengan cadangan mengatakan sesiapa yang melanggar disiplin parti yang berkaitan dengan soal kewangan, kes itu akan dibawa kepada SPRM. Kes itu akan dibawa kepada SPRM. Maknanya lembaga disiplin parti ni dah tak ada function. Yang akan menentukan hukuman kepada orang yang buat kesalahan disiplin berkaitan dengan soal kewangan ialah SPRM. Maknanya Tommy Thomas, Latifah Koyak, Ketua Hakim Negara yang akan bertanggungjawab menentukan siapa berhak menjadi ahli UMNO ataupun tidak. So kalau you jadi saya lah, jadi kita ni MT yang dipilih oleh ahli. Adakah kita nak pertahankan parti kita ni atau kita nak biarkan pihak musuh menguasai parti? Pertahankanlah tu. Itu sebabnya. Jadi isu Datuk cuba mempertahankan dengan saluran yang ada tidak ada kala saluran yang ada tak jalan. Contoh macam kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir ni. Kan? Kalaulah kerjasama ni saya boleh bantah melalui WhatsApp group MT, melalui MT saja dan boleh selesai. Saya tak perlu libatkan orang luar. Saya tak perlu beritahu kepada orang luar. Dan yang saya dedahkan rakaman perbualan kenyataan yang dikeluarkan oleh Zahid yang mengatakan bahawa memang betul ada kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, tapi kita buat kerjasama ni kerana kita ikut PAS. Kerana kita tak nak ketinggalan, kan? Yang dia cakap ini ialah sebelum mesyuarat Jawatan Kuasa Penganjur Perhimpunan Muafakat Nasional. Tak ada kaitan dengan MT pun. Bukan mesyuarat MT lah maksudnya. Bukan mesyuarat MT. Mesyuarat Muafakat. Jadi bila Tan Sri Anwar Musa buat kenyataan media mengatakan saya dipecat kerana saya tidak berkata benar dengan menuduh Presiden mahu bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir, maka hari ini sepatutnya mereka sedar bahawa apa yang saya perkatakan itu ialah benar. Saya tidak menipu. Yang menipu Anwar Musa dengan Zahid. By rights hari ini saya tak perlu merayu. Mereka kena pulangkan balik keahlian saya dan
jawatan MT saya. Kalau mengikut pertuduhan yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan parti mengatakan Datuk telah memfitnah Zahid dan sebagainya, tidak berkata benar. Tidak berkata benar. Jadi dengan mengatakan Zahid mahu bekerjasama dengan jadi sekarang ni dah terbukti memang ada gerakan pintu belakang sebelum letaknya jawatan Perdana Menteri Dato' Mahathir dengan bergerakkan dengan SD dan sebagainya. Memang ada kerjasama. Jadi sekiranya pucuk pimpinan telah terbukti yang Datuk telah bercakap benar, jadi secara teorinya mereka harus memulangkannya lah. Jadi ada yang mengatakan sepatutnya ada memang kena pulang lah. Tapi ada yang mengatakan tu, saya rasa selagi Zahid di situ dia takkan pulang. tapi tu ada yang mengatakan macam mana kami nak pulang, ada tak Datuk Lokman buat rayuan. So ada yang berkata pada saya dia macam inilah. Kalau saya ni buat salah, memanglah saya patut merayu balik. Kena faham ni. Kalau saya merayu, maknanya saya dah buat salah. Betul tak? Tapi persoalannya, ada tak saya memfitnah Zahid? Adakah saya mereka cerita bahawa dia telah bekerjasama dengan Tuan Dr. Mahathir? Tidak. Benda ni benar-benar dah berlaku. Semalam sama-sama dah naik bas. Itulah. Tapi ada yang lepas muncul di Sheraton bersama dengan Azmin. Betul. Ada yang mengatakan makan bersama. Ada yang mengatakan tembakan Datuk lebih kepada pucuk pimpinan parti. Dan ada yang mengatakan Datuk bukan saya hanya attack orang yang terlibat. Yang cuba mengkhianati. Isyamuddin, juak-juak Mahathir yang terlibat ni. Yang menyediakan kertas kerja, yang menguruskan semua sekalian Anwar Musa. Orang ni yang saya attack. Tapi ada juga yang mengatakan ada Tan Sri Anwar Musa ada terlibat sama? Terlibat. Sebarang kemungkinan peratus yang cukup tinggi yang mengatakan Datuk adalah orang di sebalik tabirnya adalah Anwar Ibrahim. Ada yang ramai mengatakan lah. Sehingga saya dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Saya tak terima. Dia orang tuduh saya terima dana daripada Anwar pergi ke Indonesia buat laporan forensik ke atas Azmin, pergi ke London. Saya dah bersumpah di Melaka depan dengan orang yang taja saya pergi ke Indonesia, Datuk Jamal. Dia bagi 20 juta. Tapi bukan 20 juta ringgit, 20 juta rupiah. RM6,000 je kan. Bayar forensik dia yang bayar. Kemudian pergi ke London, fully paid by Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad kan. Dia bayar. Dan saya dah bersumpah, saya bukan Trojan horse Anwar yang dihantar masuk untuk kucak-kacir, untuk menjatuhkan UMNO. Tak ada. Saya dah bersumpah. Memandangkan Datuk dah bersumpah lebih daripada 2 kali, iaitu 3 kali. Banyak kali dah. Banyak kali dah. Datuk tak nak buat sumpah lebih kurang macam bosku tu. Laknat siapa yang menuduh. Saya dah sumpah laknat kat belakang tu. Siapa yang mengkhianati, yang masih menuduh Fidah, saya terbaliklah dia. Ada jugalah. Macam tu bakar je. Tak apalah, saya maafkan orang fitnah. Yang penting sekarang ni orang tahu saya berada di pihak yang benar. Jadi sebab ialah macam mana orang nak percaya antara presiden parti dengan MT biasa. Mestilah orang lebih percaya presiden parti. Betul tak? Tapi ialah saya tengok bila orang buat poll yang tak bersetuju dengan pemecatan saya ni 77%. 77%. Yang bersetuju dengan Zahid ni 23%. Itu pun dah okey lah tu. Tapi poll kita tengok banyak yang dibuat oleh Azmi Maisa, Friend of No, Kelab Maya Maraya, yang mengatakan tidak bersetuju peletakan dipecat jawatan Datuk. Lepas tu ada yang mengatakan apabila kita keluarkan poll bubar parlimen atau bergabung dengan Dr. Mahathir. Ramai. Itu lagi ramai. Setiap poll yang dibuat lebih 94 hingga 96% tak setuju. Tak setuju satu. Semua nak bubar, tak nak kerjasama. Voters poll yang dibuat di semua page tu melebihi 100,000 ke atas. Maksudnya terlalu ramai. Jadi apabila poll voters ratusan ribu orang yang menolak gabungan kerajaan perpaduan pintu belakang dan juga menolak pemecatan jawatan Datuk. Jadi sekarang ni tu yang kita nampak sekarang ni bukan saja ahli UMNO, masyarakat ataupun pengundi. Yang kita dapat lihat sekarang ni pengundi lebih mempercayai gerakan kerja Datuk. Siapa yang mengundi di voters ni adalah masyarakat dan pengundi. Ahli tak ramai sangat tu. Ahli UMNO ni 3 juta je. Jadi alhamdulillah. 3 juta je. 3 juta je, 3.7 juta. Jadi yang 3.7. Jadi yang lebih yang vote Datuk ni adalah gerakan daripada rakyat dan juga pengundi. Dan saya duk harap rakyat ni selepas ni ramai-ramai masuk ahli UMNO. Sebab bila dia orang masuk ahli UMNO, dia orang boleh menentukan siapa yang akan jadi pucuk pimpinan negara. Sebab UMNO ialah parti tunjang kepada Barisan Nasional.
Lepas ni dalam Muafakat Nasional pun UMNO ialah parti Induk, tunjang, induk. parti induk. Maknanya siapa pemimpin UMNO, dialah yang akan memimpin Muafakat Nasional dan juga memimpin negara. Betul tak? Kan? Rakyat dah bersuara. Ya. Masyarakat dengan ahli dah bersuara di poll-poll yang telah dibuat. Jadi sekarang ni masalahnya Datuk punya jawatan sebagai keahlian UMNO dah tak ada. Ya, Jawatan MT pun dah tak ada. tak apalah. Pilihan raya dijangka akan batal, sama ada dibubarkan atau masa akan datang. Jadi kita sekarang ni tu, yang kita rakyat, ahli dan pengundi di bawah ni nak tengok selaku pejuang-pejuang tega dalam UMNO ni, nak tengok Datuk jadi calon. Jadi Calon. jadi pandangan saya sekarang, Aduh. Tak bakal lagi. jadi pandangan saya Macam sekarang, mana nak jadi calon? Macam mana Datuk nak Apa jadi ni keahlian UMNO pun Tak ada. Takkan, Jadi, takkan nak jadi calon bebas bertanding dekat Bagan Datuk. macam tu bagi Datuk. Yalah. So macam mana tu? Ada tujuh Datuk tu. Buat Adakah masa Datuk ni tak adalah kan. Saya kalau nak jadi calon pun saya mengharap dalam Barisan Nasional lah. masih tetap menunggu lah? Kalau tak ada saya tunggu je lah. Maksudnya Datuk masih tak nak buat rayuan apa-apa lah. Maksudnya ataupun Saya rasa dengan apa yang berlaku ni dah cukup lah untuk dia orang pulangkan balik keahlian saya. dengan harapan lah tu kan. Okey tu. Dari apa yang berlaku sekarang tu, Datuk rasa Datuk punya langkah seterusnya setelah apa yang berlaku hari ni. Buat Apa yang masa berlaku ni hari alhamdulillah saya berpuas hati bila UMNO dengan PAS hari ini sebulat suara menolak sokongan terhadap Mahathir. Saya rasa itulah apa yang saya mahukan. Jadi saya akan memberikan sokongan padu pada UMNO dan PAS. Okey, jadi matlamat yang Datuk perjuangkan Saya akan dulu- gunakan saya punya vehicle sekarang ni, Untuk platform membantu. saya dalam Laskar Cyber Malaysia untuk membantu UMNO dan PAS melalui Media ruang sosial. cyber lah, media sosial. Walaupun Datuk tak ada keahlian nak Kalau buat, ada kita orang nak- jemput kita pergi ceramah, kita pergi. Okey. Ah. Buat masa ni Tapi adakah nak buat macam mana? Sekarang ni dah ada arahan daripada Susah Agung. Itu hari saya punya ceramah dekat Segamat pun dihentikan. di bawah program bahagian-bahagian lah. Program UMNO bahagian Segamat dihentikan. Tak boleh datang bersyarah dah. Tak boleh dah. Jadi kita ikutlah siapa jemput kita pergi. Okey. Tok. Ya. Sampai bila negara tanpa ada menteri-menteri kabinet? Negara tanpa menteri kabinet. Sampai bila? Kita mempunyai Perdana Menteri. Saya rasa besok lusa kita akan tahulah sama ada parlimen ni akan dibubarkan ataupun kita ada Perdana Menteri baru. Okey. DAP 42 kursi, PKR 39 kursi, Amanah 11 kursi menyokong Anwar Ibrahim. 92 kursi menyokong Anwar Ibrahim, menyokong Dr. Mahathir 64 kursi, yang menyokong untuk bubar 60 kursi. 60 kursi yang menyokong untuk bubar, 64 kursi yang menyokong Mahathir, mungkin akan bersatu semula untuk menolak Anwar Ibrahim ataupun tidak. Itu apa yang Mak Maslan tulis. Kan? Yalah tahu. Itu apa yang Mak Maslan tulis. Dia kata UMNO ada 64 kursi, Bersatu ada 62 kursi Tentu suku macam mana Malay kan. Tapi kena ingat, bila mereka ni tanda tangan akuan bersumpah, ketika tu dia akan jawab nak bubar ke nak pilih Perdana Menteri baru. Okey. Kedua, kalau pilih Perdana Menteri baru, siapa nak jadi calon? Faham tak? Kalau ikut kiraan atas kertas, memanglah daripada 50 ahli parlimen PKR, 11 dah keluar. Maknanya PKR tinggal 39. Betul? Tetapi bila orang tanda tangan akuan bersumpah ni, tidak semestinya dia akan ikut parti dia. Jangan terkejut kalau tiba-tiba besok kita hari ni kita tengok Anwar Ibrahim berapa? Anwar 92 kan? Ya. Tiba-tiba besok dia ada 115. Tidak mustahil. Boleh berubah tu .
Berapa orang daripada Kalau 39 ahli parlimen UMNO ni, campur lagi 3, 2 daripada MCA, campur 1 MIC, 42. 42 ni, you yakin ke semua 42 telah mengundi untuk bubar? Dan takkan bagi undi pada Anwar? Dan takkan bagi undi kepada Tuan Dr. Mahathir? Jadi semuanya masih tergantung lagi. Jadi kenyataan Datuk Seri Ahmad Mazlan tu ialah on paper mereka membuat keputusan. Sama juga hari ini bila kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan mengatakan bahawa DAP, Amanah dan PKR menamakan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ada kemungkinan juga ada 1-2 orang yang daripada PKR, DAP dan Amanah bagi undi dekat orang lain. Ada juga kemungkinan. Jadi apa pun kita serahkan kepada tuanku sebab tuanku yang akan tengok. Tadi pada tu. Datuk Norman cakap SD semua dibuat di Istana Negara. Di istana. Okey. SD yang lepas-lepas semua tak pakai. Okey, maksudnya yang SD yang baru lah. SD yang baru. Di kertas SD yang baru tu, bubar atau pilih Perdana Menteri yang baru. Bermakna keputusan yang hari ini adalah keputusan daripada SD yang baru itu lah. Ya. Betul tidak? Jadi maksudnya yang memilih untuk bubar 60 kursi. 62 orang dikatakan solid mahu pembubaran. Okey. Itu kenyataan media yang dibuat secara bersama. Tetapi bila dia seorang-seorang menghadap tuanku, hanya tuanku tahu siapa yang dipilih. Faham tak? Maknanya UMNO ada 62 orang. Jangan terkejut ada 8 orang tiba-tiba menyokong Anwar Ibrahim ke apa kan. Tak mustahil. Tak mustahil. Okey. Kalau besok tiba-tiba Anwar dapat 100 lebih kursi, apa guna SD itu dibuat pada hari ini? Betul tidak? Macam mana? Hari ini Anwar dapat 90 lebih kursi. Ya. Okey. Datuk cakap Tak ada siapa tahu berapa kursi yang sebenar. You kena faham ni. You kena faham 62 orang geng-geng UMNO campur dengan apa ni PAS semua sekali. Mereka pergi ke istana ditemuduga oleh tuanku dan sudah menyatakan depan-depan tuanku siapa yang mereka pilih. Bukan hanya mereka tanda tangan melafazkan sumpah akuan bersumpah tu, tetapi mereka juga menulis pilihan mereka. Maknanya setiap seorang ni, kalau misalnya tuanku kata ada 115 sokong Anwar Ibrahim, macam mana nak buktikan? Tuanku boleh keluarkan. Faham. Ini ada 115 yang sokong Anwar. Oh, sebab tu dia kena buat satu-satu untuk dia punya rekod. Simpanan Ya. dan sebagainya. Itu sebab tak pakai yang lama, pakai yang hari yang mereka hadir. 80 orang 90 orang semalam dan lagi 132 orang hari ni. besok tak ada. Itu je SD. Besok tak ada. Jadi solid 132 tu daripada pembangkang lah, daripada kerajaan lah, yang menyokong kerajaan lah. Kononnya lah. Tak jugalah. Tak. Juga. Campur-campur lah. Semalam 5 parti, hari ni 3 Oh, parti. okey. Jadi tu saya dah ikut Datuk ni daripada zaman kita di MOFCOM lah. Daripada zaman SGT kita lah. Saya ikut Datuk lah. Jadi lepas tu kita pun terus perjuangan kita macam biasa. Kita pun dah start fake account, kita share. Jangan begitu Zat. Sebagainya lah. Macam biasa lah. Dan Fake account tu kau, aku tak pernah. itu untuk kita Aku tak perlu takut nak menyatakan kebenaran ni. jadi macam biasa lah. Jujur sangat. Cuma waktu dalam pergolakan yang baru-baru ni, Ya. Datuk antara orang yang ke depan lah, yang kita nampak berdepan mempertahankan perjuangan parti. So kita memang sedar dan sedia maklum perkara tu. Bila berlaku perkara-perkara yang sekarang ni, yang terjadi pada Datuk ni, jadi ada juga orang yang rasa was-was, betul ke ini dan sebagainya lah. Jadi kita ni Izzat, kita dalam hidup ni kita pegang pada satu, berani kerana benar. berani kena pula. Okey,
Walaupun kita seorang je Jangan takut. lawan dengan semua orang, yang paling penting sekali Allah Ta'ala tahu Ya. kita berada di pihak yang mana. InsyaAllah kalau kita pegang benda-benda ni, siapa pun depan kita, Presiden parti ke, Perdana Menteri ke, kita tak akan takut. Yang penting kena tempat yang benar. Yang penting kita berada di tempat yang benar. Betul. Jadi Ha. lepas kita Dan tak rugi cakap benar ni. Engkau akan hilang kawan, no problem. Kawan takkan teman kau duduk sebelah dalam kubur lah. Betul tak? Kau akan hilang harta, no problem. Kau ingat aku lawan dengan parti punya orang ni tak ada kesan keuangan? Ada. lah. Kan, mesti kesannya. Orang yang dulu boleh bantu-bantu sikit, semua dah lari. Kan? Tapi kita kena percaya bahawa bila kita buat benda tu benda yang betul, Allah Ta'ala akan dia akan buka laluan. InsyaAllah. Itu kita pegang, insyaAllah. Jadi on behalf kita punya jentera-jentera lama Ya. yang duduk dalam SGT juga, kita bila tengok keadaan ni, kita pun banyak soalan yang nak tanya. So saya pun hari ni kita datang ke rumah Tanya Dato'. betul sebab aku suruh buat live. Jadi sebab tu Senang, orang lain boleh tengok, orang lain boleh tahu. jadi kita pun nak tanyalah Ha. mengenai jawatan MT Dato'. Adakah Dato' orang Anwar, adakah Dato' tidak menyokong Zahid Asyik Sultan, masih menyokong Bosku. So hari ni kita dah tanya soalan-soalan yang terbuka Kalau saya ni orang Anwar, dah tentulah saya tak desak, saya tak kempen supaya bubar parlimen. You rasa Anwar berani nak bubar parlimen? You rasa DAP berani nak bubar parlimen? goyang lah. Dia orang ni semua tahu lah, dia orang ni bukan setakat kerajaan sepenggal. Kalau setengah penggal dah ada election, habis. Yalah, Itu sebab macam mana pun dia orang nak mempertahankan. You ingat Mak Sabu nak pergi menghadap Mahathir balik ke? You ingat Lim Guat Eng tak malu ke kena menghadap muka Mahathir balik? Tapi kenapa dia pergi menghadap Mahathir? Nak selamatkan kerajaan Pakatan Harapan tu. Sebab dia tahu kalau hari ni bubar je parlimen, mereka tak boleh menang balik. Kursi-kursi DAP akan digantikan dengan MP-MP daripada MIC dan MC. dia memang takut lah bubar Dia tu kan. takut. Tapi sepatutnya bila Datuk buat gerakan bubar, semua orang dah faham itu signal. Tidak menyokong mana-mana pihak. Ini mesti menyokong on behalf Muafakat Nasional. Orang itu sebab kalau you tengok, baca, jangan baca komen pemimpin-pemimpin saja. Pemimpin-pemimpin ni kadang-kadang berkepentingan. Yang takut dengan SPRM-nya, yang takut dengan di dalam negerinya, kan? Mestilah dia orang ni akan cuba pastikan dia orang boleh jadi kerajaan cepat supaya kes dia orang boleh ditutup. Pemimpin-pemimpin ni lah. Betul tak? Tapi you kena baca orang bawah. Apa orang bawah UMNO nak? Orang bawah UMNO tak nak kerjasama dengan Mahathir. So far tak nak. Saya boleh cakap 95% tak nak. Tapi 5% yang biasa dulu hidup senang, sekarang dah susah sikit, kan? Yang dapat allowance bulanan daripada Isyamuddin. Kalau Isyamuddin tak dapat jadi PM, tak dapat jadi TPM, you rasa allowance bulanan ni sambung tak? Tak sambung. Tapi jangan bimbang. Nanti bila kita pemerintah nanti, kita carilah jalan macam mana nak tolong kawan-kawan ni. Betul tak? Takkan kita nak biar kawan-kawan kita susah. Betul lah. Tapi Isyamuddin, bukan itu dia satu sumber rezeki. Kan? Allah Ta'ala tarik daripada Isyamuddin, mana tahu dapat lebih daripada orang lain. Tapi Yang penting kita kena berjuang untuk kebenaran. Tapi ada tak Datuk rasa Isyamuddin akan buat comeback pemilihan kali ni? Comeback secara besar-besaran. Dia berhak untuk buat comeback. Dia berhak. Dan dia pun ada ketua-ketua bahagian yang dia bayar tiap-tiap bulan. Kan? Boleh tahan juga. Boleh tahan juga ramai. Boleh tahan. Boleh tahan juga ramai. Oh. Saya rasa setakat ni dia punya belanja tak ada kurang daripada 40 juta lah. 40 Yang juta. sepanjang tempoh dia jaga ketua-ketua bahagian MP ni semua kan. Jadi dia mungkin boleh dapat sokongan daripada ketua-ketua bahagian Untuk menjadi presiden. untuk menjadi presiden ke, timbalan ke, naik presiden ke. Tetapi akhirnya ketua-ketua bahagian ni dia mungkin boleh menentukan siapa boleh menang MT. Itu bagian. Ketua bahagian. Maknanya sebab MT ni ramai. Bila ramai,
orang ikut cai. Siapa yang ketua bahagian dia ataupun calon ketua bahagian, Follow semua ni. dia orang akan follow. Tapi untuk Presiden UMNO, kalau ketua-ketua bahagian letak Zahid Hamidi, kan? Tiba-tiba Dato' Najib bertanding, you rasa siapa orang akan pilih? Siapa orang akan pilih? Betul lah, kan? Ketua bahagian boleh mempengaruhi, tapi mungkin di peringkat MT yang orang mungkin ramai tak kenal MT kita ni, kan? Orang akan apa ni, undi ikut kehendak calon ketua bahagian yang mereka sokong. Follow je lah. Tapi untuk timbalan presiden, untuk naik presiden, saya yakin 3 kedudukan ni akhir sekali orang yang top 5 ni sudah pasti ahli dah tahu siapa dia nak letak. Tapi ada juga yang mengatakan top 5 ni ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia akan diundi mengikut emosi. Emosi ni maksudnya mereka memang benar-benar nak pemimpin yang berkaliber. Yang kedua, ada yang mengundi atas dasar kemanisan madu dan kurma gitu. So saya tak dalam percaya. keadaan macam ni, Saya cakap terus terang, biasa nak menang MT UMNO ni, dululah zaman kita merintah ni, ada yang belanja sampai 5 juta. 5 juta jawatan untuk MT saja. Boleh tahan. Jadi kalau you kata ahli UMNO ni boleh dia beli, maknanya kalau ada orang bagi duit tu saya percayalah dia ambil, kan. Tetapi saya yakin bila mereka mengundi, mereka akan ambil kira juga siapa yang boleh buat kerja, siapa yang boleh bersuara untuk jawatan tertinggi, siapa yang boleh mempertahankan parti. Dia akan ambil kira benda ni semua. Lebih-lebih lagi selepas 2 tahun ni. 2 tahun ni kita tengok macam-macam berlaku. Mereka akan pastikan orang yang nak bertanding tu benar-benar pertama berjuang. kena bersih, yang kedua kena berani melawan, kena petah berkata-kata, kan. Kalau semua yang reti tabur duit je macam mana? So saya tak percaya. Kalau budaya lama UMNO ni masih lagi ada, saya tak boleh menang MT UMNO. Okey, maksudnya ahli kita dah semakin matang. Dah matang. Datuk- Ahli dah matang, Datuk- ahli dah boleh fikir. Datuk berapa juta rupiah? Saya ingat saya pusing-pusing tu tak habis 5,000 lah. Saya pusing. Pusing. Kan kita ada roadshow, betul, roadshow. memperkenalkan diri yang kat tangan, kan, belanja minyak, hotel apa semua tak habis 5,000. 5,000 tu Tak habis. Tak bagi duit. Tapi masih boleh menang. Alhamdulillah. Jadi apabila ahli dah semakin matang kali ini, untuk jawatan tertinggi top 5 kali ini, mungkin perkara yang sama akan diimplementasikan. Maksudnya mereka akan nak memilih yang berkaliber. Saya rasa begitu Bukan lah. lagi di zaman yang dulu. Saya yakin begitu. Jadi kita punya pencernaan ni lagi banyak yang jelas lah tu. Pasal ramai ahli yang tak tahu. Geng-geng kita semua rasa macam yang confused. Masih ada juga yang terpengaruh dan terpercaya. Ada yang tibai saya kat Facebook pun ada. Dia macam ini. Hari ni ada yang masih pertahankan Mahathir lagi ni. Dia tak tahu cerita Mahathir dah apa ni, dah Game nakal dah game UMNO dengan PAS ni. Ada yang cakap sebenarnya PAS dengan UMNO yang game Mahathir. Macam mana PAS dengan UMNO game Mahathir? Maksudnya Kan? itu persepsi. Mahathir janji nak tubuh kerajaan Bumi Putera, macam yang apa ni, siapa nama budak yang menjambang ni? Papa Gomo. Papa Romo. Duk cerita kerajaan Bumi Putera, kerajaan Bumi Putera, kerajaan Bumi Putera. Maksudnya memang betul lah. Memang ada agenda untuk Itu apa yang dijanjikan oleh Mahathir. Okey, betul lah tu. Macam mana kita nak buat kerajaan Bumi Putera? Kita ni duduk, Bumi Putera ni 69-70% je. 23% Chinese. Indian ada lebih kurang 6%, 1% bangsa Tapi macam bangsa mana lain. asalnya? Jadi kita suka tak suka, kalau nak bentuk kerajaan yang kuat, yang boleh dapat 2/3, kita kena kongsi kuasa. Sebab negara kita berbilang kaum. Ya, sebab negara kita berbilang kaum. Kita kena kongsi kuasa. Bukan kongsi raya, kongsi kuasa. Okey? Okey. Saya rasa cukup ni, dah panjang ni. Ya. Okay. Hari ni kita ucapkan terima kasih Datuk. So segala Sama-sama. apa yang kita yang confused, keliru tu hari ni kita rasa lega. Clear. Clear. So lepas ni sekiranya kita nak berjuang mempertahankan Datuk Lokman di media sosial, kita rasa kita punya alasan yang kukuh dan tak ada siapa-siapa yang boleh mempertikaikan. So kalau nak mempertikaikan, kita pun dah dapat video ni, so kita boleh tunjuk video. Kenapa kita bangkit dan mempertahankan Datuk Lokman. Pasal ada yang kata saya ni baru Datuk Lokman. Ya, dia Ada yang kata yang banyak yang pergi, dia orang duk ingat kata saya ada cyber trooper bagai lah.
Manalah kita mampu nak pergi upah sebetul. Tapi semua page UMNO Tapi dah saya nak serang. beritahu, orang-orang yang mempertahankan kita ni, kita tak kenal pun. Kebanyakan kita tak kenal, tapi dah banyak kali komen tu kita kenal lah nama Facebook dia kan. Tapi ramai yang cyber trompet kat luar yang membawa isu ni, yang saya sendiri tengok semua hentam. Yang saya waktu tu saya tengok dahsyat askar cyber boleh susun jemaah macam ni. Tak ada. Begitu konsisten. Kita tak susun. Itu dia Maksudnya orang. ini adalah Orang ahli secara masyarakat dan pengundi. sukarela mempertahankan. Bangkitlah mempertahankan Datuk lah. Saya pun sebenarnya agak terkejut. Sebab bila saya tengok dia orang berhujah, kita tak ajar dia orang bercakap. Kan? Saya sedar bahawa daripada mula kita jatuh tu, kita mula buat Ceramah, bukan, kita buat pemantau. Rupa-rupanya mereka memerhati kita punya pergerakan. Dia tahu nama Mereka tu. mengikuti. Dia tahu nama tu. Tak, dia ikuti. Makcik-makcik kat Felda, makcik-makcik kat kampung ni, dia orang ni YouTube tahu, semua tahu. Walaupun di Felda. Ada yang kata makcik tak buka TV kat rumah macam TV aku ni. Aku tengok mana pernah aku buka. Punyalah besar Kan? macam itu. Tapi dia kata rumah makcik ada wifi supaya makcik boleh tengok YouTube. Okey. Maksudnya semua tu kenal lah. Tapi lepas pada kerajaan jatuh tu, Datuk punya populariti semakin meningkat. Lain macam pergi pun. Yalah, dulu kita cakap keluar TV. Kan? Sekarang ni keluar YouTube. So dia lebih fokus kepada YouTube, Orang live banyak video dan YouTube, sebagainya. Facebook, FB. Okey. Tapi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey dok Okay. Senang sikit kerja. Sebenarnya jadi pembangkang ni senang kerja. Dulu kau tengok zaman kita dekat Kementerian Kewangan kan. Kena pusing satu negara apa semua sekali kan. Cuma satu hal lagi, kita punya view 5,000 je. Itulah dia. Kita buat live macam mana apa semua sekali. Maksimum 5,000 je. maksimum lah. Maksimum. Tapi lepas pada kerajaan Sekarang ni 2-3 hari sudah ni live kadang-kadang lebih 1 juta tu dah betul. jadi biasa lah. kita pun rasa macam ada peningkatan lah. Maksudnya rakyat, pengundi dan masyarakat, mungkin ahli juga yang ramai dah mula memberi satu impact yang kepercayaan kepada Datuk punya live lah. So kita terus doakan Datuk terus berjuang mempertahankan muafakat nasional, dan kita juga akan bukan mendesak lah, kita mengharap ke pucuk pimpinan tertinggi UMNO dan Barisan Nasional ataupun muafakat nasional bersama-sama memulangkanlah semula jawatan dan keahlian kepada Datuk lah, supaya Datuk boleh terus berjuang. Tapi kalau tak ada, kita akan cek jalan macam mana. Datuk kena jadi calon di ahli parlimen tak lama lagi, InsyaAllah. So Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.